Dan tempat ke... ke berapa Aku dah tak ingat. Sekejap, aku nak tengok skrip dulu. Hai, Assalamualaikum guys. Sam Zamisha is here. Aku nak minta korang untuk tekan button like, share dan subscribe pada yang belum subscribe. Yang dah subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. Macam video sebelum ni, aku dah buat banyak smartphone budget mengikut pricing yang dah aku listkan. Untuk video kali ni still kategori yang sama, cuma harga je yang berbeza. So aku nak sharekan 5 smartphone terbaik bawah RM2,000 Malaysia. Let lu sebelum tu kita layan intro dahulu. Jom. Okay, korang dah ready ke belum nak beli smartphone yang akan aku listkan ni? Tak ada. Aku saja je gurau. Yang nak beli ataupun tak tu pilihan masing-masing. Di tempat kelima adalah phone keluaran Oppo, iaitu Oppo Reno 4 4G. Skrin depan korang akan dapat skrin sebesar 6.4 inci. Paparan display menggunakan display Super AMOLED beresolusi Full HD+. Dan juga phone ini datang dengan refresh rate sebanyak 90Hz sahaja. Untuk kamera selfie pula, phone ini mempunyai punch kamera selfie yang terletak di atas skrin hadapan, iaitu 32 megapiksel. Bahagian bawah pula mempunyai hole yang korang suka tu, iaitu lubang audio jack 3.5mm dan charging port Type-C. Untuk bahagian speaker pula, korang ditawarkan oleh Oppo sendiri, iaitu speaker yang berjenis stereo speaker. Now kita ke bahagian spek dalaman. Untuk phone ini menggunakan chipset Snapdragon 720G, mempunyai RAM sebesar 8GB dan juga internal storage sebesar 128GB. Kapasiti bateri pula dibekalkan dengan sebesar 4015 mAh. Yes, of course, phone ini support fast charging, iaitu 30W. Now let's move to real side. Kalau korang tengok bahagian belakang, phone ini mempunyai 4 lens kamera, iaitu 48 megapiksel untuk main kamera, 8 megapiksel untuk ultra wide kamera, 2 megapiksel untuk macro kamera dan 2 megapiksel untuk depth kamera. Bahagian back panel pula, korang akan dapat back panel finishing matte menggunakan glass, seperti mana korang beli phone OnePlus 8 Pro. Back panel dia sama dengan Oppo Reno 4 4G ni. Bagi aku, matte finishing ni aku suka gila sebab dia kurang fingerprint berbanding dengan finishing yang glossy. Next, tempat keempat adalah OnePlus Nord. Aku tak tahu kenapa design belakang phone ni dia macam nak sama je dengan Oppo Reno 4 4G tu. Tapi tak apalah, janji spek phone ni berbeza. Display untuk phone ni sebesar 6.44 inci, menggunakan display jenis Fluid AMOLED dan beresolusi Full HD+. Phone ni juga support refresh rate sebanyak 90Hz, sama juga dengan phone yang lepas tu. Okey, untuk kamera selfie bagi phone ni dia special sikit sebab dia ada 2 punch kamera selfie yang terletak di bahagian atas skrin hadapan, iaitu 32 megapiksel untuk main kamera dan 8 megapiksel untuk ultra wide kamera. Bahagian bawah phone ini mempunyai port charge jenis Type-C, dan phone ini dia tak ada lubang kesayangan korang, iaitu audio jack 3.5mm tu. Aku tak tahu kenapa OnePlus Nord ni dia tak bekalkan korang dengan audio jack. Untuk bahagian speaker pun aku sedikit kecewa sebab dia tak bagi dekat korang, iaitu stereo speaker. Dia just gunakan single bottom firing speaker sahaja. Bahagian belakang korang akan nampak 4 lens disusun rapi ke bawah, iaitu 48 megapiksel untuk main kamera, 8 megapiksel untuk ultra wide kamera, 5 megapiksel untuk macro kamera dan 2 megapiksel untuk depth kamera. Bahagian dalaman untuk phone ini pula didatangi dengan chipset Snapdragon 765G dan RAM sebesar 8GB, serta korang akan dapat internal storage sebesar 128GB. Untuk kapasiti bateri bagi phone ini sebesar 4115 mAh. Sama juga
dengan Oppo Reno 4, dia support fast charging iaitu 30 watt juga. Kalau korang tengok dekat official website OnePlus, korang tengok phone ni OnePlus ada bagi tahu untuk charge 70% hanya ambil masa 30 minit sahaja. Untuk back panel pula, dia menggunakan finishing glossy menggunakan Gorilla Glass. Jadi untuk bahagian back panel phone ni, kalau phone korang jatuh, dia mungkin susah sikit untuk crack ataupun pecah. Dan tempat ke berapa aku dah tak ingat. Sekejap, aku nak tengok skrip dulu. Okay, now tempat ketiga adalah Samsung Galaxy M51. Bahagian display untuk phone ini menggunakan display Super AMOLED beresolusi Full HD+. Dan besar skrin dia iaitu 6.7 inci. Refresh rate untuk phone ini aku rasa nak marah sikit sebab dia hanya bagikan 60Hz sahaja. Bahagian atas skrin pula korang boleh tengok dia mempunyai punch camera selfie iaitu 32 megapiksel. Dan bahagian bawah pula dia mempunyai audio jack 3.5mm dan pengecasan Type-C. Untuk speaker bagi phone ni dia tak gunakan stereo speaker, dia hanya menggunakan firing speaker sahaja. Now kita pergi ke bahagian belakang, korang ditawarkan dengan 4 lens kamera belakang iaitu 64 megapiksel untuk main kamera, 12 megapiksel untuk ultra wide kamera, 5 megapiksel untuk macro kamera dan 5 megapiksel untuk depth kamera. Untuk finishing back panel dia menggunakan finishing glossy, bukannya plastik tapi dia gunakan glass. Bahagian dalaman korang diberikan kegunaan chipset Snapdragon 730G, RAM sebesar 8GB dan internal storage sebesar 128GB. Kapasiti bateri untuk phone ini sebesar 7000 mAh dan phone ini juga support fast charging iaitu 25W sahaja. Memang betul untuk segmen kali ni phone ni dia ada kapasiti yang paling besar, tapi aku rasa macam kurang sikit sebab dia hanya bekalkan pengecasan 25W sahaja. Aku rasa macam tak tahulah berapa lama untuk ambil masa charge bateri yang sebesar 7000 mAh ni. Seterusnya di tempat kedua adalah Realme X3 Super Zoom. Super Zoom ni macam mana? Mari aku tunjukkan. Macam tu lah Super Zoom. Dia boleh zoom out. Tak adalah, gurau je. Untuk paparan skrin, korang akan dapat skrin sebesar 6.6 inci menggunakan IPS LCD beresolusi Full HD+. Phone ni dia support refresh rate sebesar 120Hz. Kalau korang nak tahu, display phone ni dia bukan biasa-biasa sebab dia ada Corning Gorilla 5. Kalau nak berbanding dengan phone yang tak ada Corning ni, mungkin phone ni lebih tahan berbanding phone yang tak ada Corning tu. Bahagian atas pula terdapat 2 punch kamera iaitu 32 megapiksel untuk main kamera dan 8 megapiksel untuk ultra wide kamera. Bahagian belakang pula korang akan dapat 4 lens kamera iaitu 64 megapiksel untuk main kamera, 8 megapiksel untuk telephoto kamera, 8 megapiksel untuk ultra wide kamera dan 2 megapiksel untuk makro kamera. Untuk bahagian bawah pula terdapat port pengecasan Type-C. Tapi sayang untuk phone ni korang pun tak dibekalkan dengan audio jack 3.5mm. Speaker phone ni juga sama, tak dibekalkan dengan stereo speaker tapi dia hanya menggunakan single bottom firing speaker sahaja. Untuk finishing back panel phone ni dia ada 2 pilihan warna iaitu Gracia Blue menggunakan finishing glossy pada glass surface dan pada warna Arctic White dia menggunakan finishing anti-glare matte finishing. Bahagian spek dalaman phone ini boleh dikatakan menggunakan chipset yang terbaik iaitu Snapdragon 855 Plus. RAM sebesar 8GB dan internal storage sebesar 128GB. Kegunaan bateri untuk Realme X3 ni dibekalkan dengan kapasiti bateri sebesar 4200 mAh dan support fast charging iaitu 30W. Dan tempat terakhir adalah phone keluaran baru je keluar bulan lepas iaitu bulan Oktober. Phone ni adalah phone Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Korang tengok panjang tak nama dia. Berdasarkan nama yang dia bagi ada 5G, phone ni support rangkaian 5G. Baru betul 2020 ni orang dah pakai 5G semua, dah tak pakai dah 4G. Bahagian display sebesar 6.67 menggunakan IPS LCD dan beresolusi Full HD+. Display dia juga support refresh rate sebanyak 144Hz serta menggunakan
menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk ketahanan skrin yang lebih padu. Bahagian kamera selfie terletak di atas skrin dengan punch kamera selfie iaitu 20 megapiksel sahaja. Untuk bahagian bawah pula, phone ini tak dibekalkan dengan audio jack 3.5mm dan mempunyai port pengecasan Type-C. Yes, speaker phone ini didatangi dengan dual side firing stereo audio speaker. Bahagian belakang untuk phone ini ditawarkan dengan 3 lens kamera sahaja iaitu 108 megapiksel untuk main kamera, 13 megapiksel untuk ultra wide kamera dan 5 megapiksel untuk makro kamera. Walaupun Xiaomi bagi dekat korang 3 lens kamera saja, tapi spek lens yang ditawarkan iaitu 108 megapiksel untuk kamera utama. Bagi aku benda ni memang berbaloi untuk korang dapatkan phone ini. Spek dalaman dia pula menggunakan chipset Snapdragon 865, RAM sebesar 8GB dan internal storage sebesar 256GB. Lepas tu Xiaomi tawarkan korang dengan kapasiti bateri sebesar 5000 mAh. Dan juga phone ini support fast charging sebanyak 33W. Personally bagi aku, combination untuk chipset dan juga refresh rate yang ditawarkan untuk Xiaomi ni memang berbaloi untuk korang beli. Bahagian back panel untuk phone ini pula menggunakan finishing glossy yang ada pada atas permukaan mineral glass. Mesti korang tertanya berapakah harga bagi setiap phone yang aku dah listkan tu. Kalau korang nak tahu harga yang ditetapkan untuk setiap phone tu, korang boleh tekan link dekat description. Aku akan letak link mengikut model phone tersebut. Bagi aku setiap phone ni dia ada pros and con masing-masing. Kalau setiap jenama phone tu dia keluarkan phone yang tak ada kekurangan, baik dia keluarkan satu phone je, then dah tak payah produce model-model terbaru untuk phone diorang. But sometimes kalau korang tengok ada setengah model ni spek dia tak padu pun, tapi harga dia Yahudi. Tapi ada pula setengah smartphone ni spek dia padu, tapi harga dia untuk rakyat mahal. Benda ni lah yang kita perlu ambil tahu sebelum kita beli smartphone tu. Kita kena tahu apakah chipset yang digunakan, senang kata, apakah spesifikasi yang ditawarkan untuk sesebuah smartphone tu, baru kita boleh beli. Jadi aku rasa sampai di sini saja video untuk 5 smartphone terbaik bawah RM2,000 Malaysia. Kalau korang, yang mana akan korang pilih? Cuba komen dekat bawah. Yang mana request aku untuk konten dekat ruangan komen, aku minta tolong korang untuk bersabar sebab aku akan buat konten tu, cuma akan ambil masa sikit. Seperti yang konten yang kali ni pun aku buat as a request yang macam korang minta itulah. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa untuk tekan button like, share dan subscribe pada yang belum subscribe. Yang dah subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. So, kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.